bersama Ustaz Haji Zahazan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Usama Hadi Syarudin, semua pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kurnianya dapat kita menyambung pada tafsir ini. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita berada pada ayat yang ke-73 hingga seterusnya daripada surah Ghafir. Dan Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikuna min dunillah qalu dhallu 'anna bal lam nakun nad'u min qablu syai'a kadzalika yudhillu Allahu al-kafirin. ذلكم مما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Dari ayat yang kita sudah bincangkan ini melukiskan seksa lahiriah yang menanti para penderhaka Allah SWT ini. Digambarkan penderitaan batin dan juga lahir mereka. Ayat ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian nak menggambarkan betapa terseksanya mereka sehingga datang dialog ditanya kepada mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan kepada mereka, "Tsumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun." Mana dia berhala yang dahulu kamu sembah? Orang kafir ni tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dia menyembah berbagai tuhan. Tuhan baik dia sembah, Tuhan jahat pun dia sembah. Berbagai rupa Tuhan. Logik akal pun lukis Tuhan dan rupa yang paling bodoh tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kalau ditanya kepada kita selaku orang Islam, bagaimana wajah Allah SWT, keadaan Allah itu, Allah terlalu indah sampai tak boleh nak disamakan dengan apa jua bentuk. Laisa kamitslihi syai'. Kalau orang tanya lagi, mengapa kita menyembah berhala? Kita pun menyembah berhala juga orang Islam. Tuduhan orang kafir ini, iaitu Kaabah. Kaabah ni bukanlah sembahan, kerana ia tempat kita menghadap sebagai lambang persatuan. Dan sepanjang tempoh Kaabah itu dibangunkan, sama ada daripada zaman Nabi Ibrahim atau sebelum itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, mengikut berbagai riwayat, tak pernah pun Kaabah disembah. Ini hakikat yang kita kena pegang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, golongan kafir ini akhirat besok akan dicemooh, dicela, diejek mereka ni. Bagaimana kamu menyembah berhala-berhala tersebut? Kita orang Islam bukan menyembah Kaabah, kita menghadap ke Kaabah. Menghadap bukan berarti menyembah. Umpama kalau saya sedang menghadap dengan tuan-tuan, tuan-tuan menghadap saya, menghadap bukan berarti menyembah. Menyembah satu perkara lain. Kanak-kanak pun tahu menyembah apa yang dimaksudkan dengan sembahan. Kadang-kadang mereka bertanya, melihat orang di luar itu pagi-pagi pakai seluar pendek, menyembah dengan rokok sujud, dengan rokok mengangkat tangan kedua-duanya kepada berhala itu, anak-anak pun tahu itu menyembah. Tapi menghadap lain. Sepanjang Kaabah itu dibangunkan, tak pernah pun orang-orang Arab menyembah Kaabah. Mereka menyembah berhala keliling Kaabah. Orang-orang kafir ini akhirnya akan menjawab, kami pun tidak tahu bagaimana kami boleh menyembah sembahan ini. Ini yang disebut oleh Ibn Atiyah Al-Andalusi dalam tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz. Tsumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikuna min dunillah qalu dhallu 'anna bal lam nakun nad'u min qablu syai'a. Akhirnya dia jawab, tak, kami tak sembah pun. Lihat kacau bilaunya minda mereka. Tidak ada yang lebih kacau bilau daripada kata-kata kenyataan yang dikeluarkan itu menafikan segala kesilapan dan juga kesesatan waktu di dunia dahulu, kata Ibn Atiyah. Kan itu ayat ini ditutup dengan Allah SWT, kadzalika yudhillullahu al-kafirin. Itulah Allah menyesatkan orang kafir. Di dunia dia sesat, akhirat besok pun dia cuba menafikan kerja-kerja yang tidak berfaedah yang dilakukan itu.
Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, jawapan ni balam nakun nad'u min qabli syai'a. Kami mengaku, tapi baru sekarang baru kami ada setengah ulama mengatakan selain daripada tafsiran tadi, ada yang mengatakan bahawa kami balam nakun nad'u min qabli syai'a, sebenarnya kat dunia dahulu kami tak tahu apa yang kami lakukan. Ada juga tafsiran seperti itu. Kerana kat dunia dahulu mereka selalu berbohong dan mengikut hawa nafsu mereka, maka ke akhirat dia sudah tidak ada jawapan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, jadi di ayat-ayat ni Allah Ta'ala gambarkan kadzalika yudhillullahu al-kafirin. Demikian Allah menyesatkan. Penyesatan terhadap golongan derhaka ni serupa dengan kesesatan kaum musyrikin yang menganggap kebatilan sebagai kebenaran lalu mereka mengikutinya. Kemudian terbukti oleh mereka sendiri bahawa segala usaha mereka lakukan itu semuanya batil. Dia merupakan satu fata morgana yang menipu. Fata morgana ni umpama kita berjalan di padang pasir, melihat ada bayangan air, disangkakan air, yahsabu dhama'anu ma'a, disangkanya air, tapi bila pergi rupa-rupanya merupakan bayangan cahaya matahari yang menyinar di atas pasir-pasir. Maknanya tuan-tuan, jika kita memahami ucapan kaum musyrikin ini sebagai pengakuan dosa, maka beginilah tafsirannya. Tapi jika kita memahami nanti pembohongan baru ke akhirat, maka kalimah ini makna seperti penyesatan dan pembohongan yang mereka berusaha lakukan itu. Seperti itu pula lah Allah menyesatkan orang-orang kafir. Jadi dua tafsiran di sini. Mereka berbohong pada waktu tidak lagi memanfaat pembohongan lakukan. Bahkan mereka sendiri pun tahu pembohongan itu sudah tidak lagi memberi apa-apa upaya kepada mereka. Tafrahun, kalau kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, tafrahun fil ard. Tafrahun ni kata Raghib Al-Asfahani digunakan dalam erti kata keceriaan. Kalau kita lihat dalam kamus Al-Farid, contohnya fariha, yafrahu, tafrahun, merujuk kepada kegembiraan. Kegembiraan yang sifatnya kelazatan duniawi semata-mata. Kerana itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kataan tafrahun, kata Raghib Al-Asfahani, berbeza daripada tamrahun. Maraha ni lain daripada perkataan fariha, lain. Tamrahun, al-marah, mariha ni, mariha dengan fariha, dua benda yang berbeza. Jadi Allah Ta'ala gunakan di sini dalam ayat yang ke-74, dzalikum ma kuntum tafrahun fil ardi bighairil haqqi wa ma kuntum tamrahun. Tafrahun kata Raghib Al-Asfahani digunakan dalam erti kata keceriaan, kelazatan, kegembiraan yang pokok pangkal asasnya kegembiraan yang bersifat duniawi, jasmani. Itu sebab bila kita lihat penggunaan ini dalam Al-Quran Karim sering merujuk kepada satu benda yang tidak begitu baik, kegembiraan yang kurang baik. Likay la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wa farihu bil hayati dunya. Surah Ar-Ra'd ayat 26, dzalikum ma kuntum tafrahun hatta idza farihu ma utu farihu ma indahum min al-ilm innallaha la yuhibbul farihin. Jadi farih ini, fariha yafrahu atau al-farah, biasanya merujuk pada insyirahu sadr biladzatin ajilatin wa akthar ma yakunu dhalika fil ladzatil badaniyati dunyawiyah. Kata para ulama tafsir, farih ini, fariha yafrahu, farah, merujuk pada kegembiraan yang asasnya dunia, asasnya kelazatan tubuh badan, asasnya pada makanan, semuanya bersifat dunia. Itu sebab perkataan farih ini atau farah, al-farah dalam konteks Quran biasanya merujuk pada benda yang Allah tidak suka, Allah tidak gemar. Fa bidzalika falyafrahu wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Biasanya dia merujuk kepada kegembiraan dunia semata-mata. Tidaklah salah untuk diberi nama seperti ini tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, tapi kita hanya nak maklumkan penggunaan dalam konteks Quran. Kemudian al-marah, marah ni pula bermakna syiddatul farah wa tawassu' fihi. Maknanya marah ini mariha yamrahu ataupun al-marahu, dia merujuk kepada keceriaan yang melampau-lampau, yang melebihi had segala-galanya. Dia lebih daripada asyaddu minal farah. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, justru ada para ulama seperti Tahir Ibn Ashur mengatakan bahawa tamrahun ini biasanya merujuk kepada kegembiraan yang disertai dengan tindakan-tindakan yang tidak wajar dalam syariat. Dulu kita dah belajar surah Luqman kan, wala tamshi fil ardi maraha, ya kan, wala tamshi fil ardi maraha. Dalam surah Al-Isra contohnya, marah
Maknanya satu kegembiraan yang melampau-lampau disertai dengan aktiviti-aktiviti yang larang oleh Allah SWT, dia jadi tamrahun. Dzalikum ma kuntum tafahuna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tamrahun. Kamu di dunia dahulu tindakan yang kamu lakukan semuanya melampaui batas. Ketawa berlebihan, bergembira berlebihan. Dan tuan-tuan semua faham dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara wasiat yang penting yang perlu menjadi pegangan kita iaitu kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmizi dalam bab az-zuhud. Nabi ingatkan kita, ittaqil maharim takun abadan nas warda bima qasama Allah laka takun aghna nas wa ahsin ila jarika takun mu'mina wa ahbib linnasi ma tuhib li nafsik takun muslima wa la tukthir min ad-dhahik fa inna kathrata ad-dhahik tumitul qalb. Sabda Nabi sallallahu, takutilah kamu melakukan benda yang haram, maka kamu akan dapat kelazatan beribadah kepada Allah. Redalah kamu terhadap kurniaan Allah, nanti kamu jadi orang yang paling kaya. Berlaku baiklah kepada jiran tetangga kamu, kamu akan jadi orang beriman yang sebenarnya. Lakukanlah satu perkara kepada orang lain sebagaimana kamu suka dilakukan kepada kamu, nanti barulah kamu jadi seorang Muslim. Dan yang kelima, janganlah kamu banyakkan ketawa, kerana ketawa yang berlebihan itu mematikan hati. Wala tukthir ad-dhahik fa inna kathrata ad-dhahik tumitul qalb. Dulu kita belajar dalam surah Taubah yang lalu, falyadhaku qalilan wa liyabku katsira jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Taala mencela, Allah Taala menegur golongan munafiqun yang banyak ketawa. Allah ingatkan mereka jangan banyak ketawa, nanti ke akhirat kamu akan banyak menangis. Ketawa ni tuan-tuan boleh kat sekalian, biasanya disebabkan rasa gembira, rasa takjub, rasa, dan dia ada berbagai-bagai tingkatan. Yang dilarang dalam ketawa ni tuan-tuan dalam hadis Nabi SAW, kegembiraan yang melampau ni, indikatornya ada dua perkara. Kriteria ketawa ataupun kegembiraan melampau ni maksudkan dalam Quran dan dalam hadis, iaitulah yang pertama merujuk kepada irtifa'us saut. Irtifa'us saut ila darajatil qahqaha, ketawa sampai keluar suara yang hujung itu, ha ha ha, yang terkeluar sampai ke hujung tu, ini yang tidak digalakkan dalam Islam. Yang kedua yang ditegur dalam bab ketawa ni, kasratul dhahik, banyak ketawa, ketawa yang melampau-lampau. Ini yang ditegur oleh Allah Taala, falyadhaku qalilan wa liyabku katsira. Jangan banyak ketawa, kerana orang yang banyak ketawa ni akan mati hatinya, akan menderita ke akhirat. Dulu dalam surah Al-Mutaffifin, Musi Juz Ammah pun kita dah tafsirkan. Antara karakter orang kafir ini, innalladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Orang-orang fasik, orang-orang yang banyak dosa ni, antara sifatnya suka mentertawakan orang-orang beriman. Tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dalam surah Al-Mu'minun pun kita dapat lihat, fattakhastumuhum sikhriyan hatta ansawkum dzikri wa kuntum minha tadhhakun. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Di sini juga Allah Taala gambarkan tentang balasan terhadap golongan yang fasik, ahli maksiat, yang antara sifatnya suka mentertawakan orang-orang yang beriman. Waqtakun, orang-orang yang beriman, orang beriman ditertawakan oleh golongan kafir. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebab bila sebut tentang perkataan farah ini, fariha yafrahu wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Dan surah Ra'd, Allah Taala gambarkan orang-orang kafir ni gembira dengan kehidupan dunia, sedangkan dunia itu tidak ada apa nak dibanding dengan akhirat, melainkan hanya kesenangan yang menipu. Kata Ibn Athaillah Iskandari yang kitab hikamnya, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka min al muwafaqat wa tarkun nadam ala ma fa'alta min wujudi zallat ma'a wujudi zallat. Antara tanda hati yang mati, kamu tidak sedih, sedangkan banyak perkara-perkara ketaatan yang kamu kamu tertinggal yang melakukannya, dan tidak pernah menyesal atas apa kejahatan yang kamu sering lakukan. Kata Ibn Athaillah Iskandari yang kitab hikam. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita, ketawa ni bukanlah satu perkara yang digalakkan dalam Islam, kerana ketawa adalah hasil daripada kita mendapati satu kebaikan telah kita kerjakan. Sebab orang yang beriman, mereka akan gembira, ketawa kat syurga kelak. Wujuhu yawma idzi musfirah dhahikatun mustabshirah. Dulu kita belajar surah Abasa.
ketawa bukanlah dilarang terus, tapi bila ia menjauhi dua perkara yang telah kita jelaskan tadi, iaitu melampau batas dan yang kedua berlebihan, maka ketawa itu mungkin dapat merapatkan silaturahim, mungkin dapat menghilangkan kekalutan dalam diri, maka itu tidaklah menjadi masalah. Tapi yang ditegar, dilarang apabila berlaku dua perkara tersebut padanya, iaitu suara yang meningkat sampai kah-kah, yang kedua berlebihan, kerana benda yang berlebihan ini tidak ada kebaikan padanya. InsyaAllah kita akan jelaskan lebih lanjut tentang sifat ahli neraka ini dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.